Dan tentulah Yang Amat Presiden UMNO dalam ucapan dasarnya nanti akan mengutarakan beberapa jawapan, beberapa persoalan. Saya tahu ahli-ahli semua tertunggu-tunggu. Bagi saya tak berhak untuk menyatakan apa yang nak dicakap oleh Presiden. Sebab itu ada dalam pemikiran beliau. Tentulah kita sama-sama kita tunggu ucapan dasar. Dan cuma yang saya melihat dalam kenyataan Datuk Seri Presiden sewaktu beliau menghadiri semalam ada sesi pertemuan dengan yang disiarkan oleh RTM, saudara. Begitu juga dengan beberapa pertemuan, Datuk Seri Presiden mengatakan bahawa pentingnya warga UMNO adalah bermuhasabah diri. Cukup-cukuplah menunding jari kepada seseorang. Ini tidak, warga UMNO ni masih lagi nak tunding jari, orang tu salah, orang ni salah. Sebab itu saya kadang-kadang nak tanya juga Presiden UMNO ni, sikapnya memang berlapang dada, berapa ekar dada dia. Itulah. Dan itulah sikapnya sebagai seorang presiden yang melihat kepentingan parti mengatasi kepentingan peribadi. Saya amat mengharapkan bahawa ungkapan ataupun ucapan dasar yang akan dilontarkan oleh Datuk Seri Presiden nanti dapat menyentuh segala-galanya. Sebab saya melihat juga bagaimana Datuk Seri Presiden dalam pertemuannya semalam, saya dengar juga dia kata pertama sekali UMNO perlu utamakan setelah kita terpukul dalam pilihan raya 2015 yang lalu, jadi perlu mewujudkan agenda memperkukuhkan semula UMNO. Itu yang lebih penting. Saya bersetuju. Yang paling penting memperkukuhkan agenda kebangkitan UMNO dan bukanlah melayani kehendak ataupun individu yang bersikapnya gunting dalam lipatan. Saya ingin menambah, bukan hanya sekadar gunting dalam lipatan, individu yang musang berbulu ayam. Ini juga Datuk Seri Presiden kena tangani. Ahli-ahli nak tahu juga. Sebab UMNO teruk mengalami kekalahan kali ini. Memang kita tahu, memang tidak dinafikan bahawa parti-parti yang bukan daripada UMNO, bukan daripada Barisan Nasional, malahan bukan daripada Pakatan Harapan, banyak menabur wang. Tapi bak kata Datuk Seri Presiden lah, dia diibaratkan waktu bertanding di Bagan Datuk, diumpamakan dia memanjat tiang licin. Udahlah tiang tu licin katanya, tapi dia rentap lagi. Nah, nasib baiklah alhamdulillah beliau mampu menangani untuk terus memanjat. Itulah dapat 300 lebih saja majoriti. Saudara, ini keadaannya. Sebab itu kita juga minta supaya Datuk Seri Presiden UMNO selaku Timbalan Perdana Menteri berada dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siasatan perlu dilakukan sepenuhnya, kerana kita melihat kadang-kadang macam tak logik. Parti-parti tertentu mempunyai kewangan yang begitu besar. Jadi perlu disiasat. Sebab cukup-cukuplah kita tak mahu lagi isu politik wang. Dan kalau ini saya mendengar, saya dapatan saya saudara, bahawa beberapa petition telah pun dilakukan oleh kawasan-kawasan parlimen yang telah pun selesai ini keputusan pilihan raya mereka telah pun digazetkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya dikabarkan ada lebih kurang 30. Terdapat sekitar 30 petition yang menanti untuk mendengar keputusan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya. Kerana berlakunya ketempangan, berlakunya kesumbangan, sumbang. Bagaimana politik wang, bagaimana ahli-ahli mereka berkempen, bagaimana calon-calon menggunakan politik wang yang begitu jelas. Dan ini perlu diutarakan, perlu dikemukakan. Kita tak mahu lagi politik dasawarsa ini demokrasi di negara kita ini dicemari oleh politik wang. Cukup-cukuplah. Saudara Ali kena tolak musuh dalam selimut, saudara Pak Bib. Saya bersetuju dengan anda. Saya amat bersetuju dan saya amat mengharapkan agar persoalan ini akan disentuh oleh Presiden. Mungkin dia akan berucap pada hari Jumaat, ucapan dasar. Malam tu kita akan ulas habis-habisan. Kalaulah dia tak sebut apa-apa pun dalam perkara itu, kita balonlah saudara. InsyaAllah saudara. Saudara Rosma dia kata insyaAllah selagi UMNO bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, UMNO akan bangkit semula. Saudara Chan Li Huat, Walaun, bukan Walaun saudara, Walaun memang banyak sekarang ni. Dan mereka sekarang ni diburu ketakutan. Saya nak bagi tahu pada anda semua, pimpinan di peringkat sebelah sana tu sudah diburu ketakutan. Kesan daripada salah seorang keluarga, salah seorang yang ada hubungan rapat dengan presiden parti politik itu
yang sedang dalam siasatan. Banyak orang tanya dengan saya, kenapa tak sebut nama? Saya kata tak boleh. Sehinggalah mereka dibawa ke muka pengadilan, sehingga dia dihadapkan oleh mahkamah, baru boleh sebut. Kalau tidak, saudara, ini sebenarnya banyak orang tak tahu. Sebab saya dalam bidang kewartawanan, saya sentiasa memegang amanah ini. Pihak polis tak suka nama-nama orang yang suspek. Kita boleh cakap orang yang dituduh, disyaki. Tak boleh kita menuduh orang dah bersalah. No one is guilty unless proven by the court. Itu prinsip yang kita pegang, saudara. Saudara apa ini, Shan Gopal, pengikut PN tengah tunggu ke airport, tunggu abah kau balik bawa 5%. Saya, ini yang saya kata tadi, jangan kita, kadang-kadang dalam jenaka kita mempersendakan mereka. Shan, saya rasa tulisan-tulisan begini, saya tak marah pada saudara, hak masing-masing, tetapi saya katakan, kalau boleh janganlah kita terus 5%, 3%, tunggu orang, tidak ada keberuntungan pun. Memang pun kadang-kadang nak jadi sekadar bahan jenaka, tapi ingat saudara, bahan jenaka itu boleh membawa akibat kepada kita. Saudara bus beginners, dia kata tak confirm lah, tapi boleh agak kalau billionaire. Yang billionaire memang ramai, saudara, memang banyak, tetapi kita nak tunggu apa sentuhan, apa kenyataan yang akan dilontarkan oleh Datuk Seri Presiden UMNO. Saya masih lagi menuntut Presiden UMNO untuk menyatakan sesuatu. Apa yang akan dilontarkan, wallahu a'lam bisawab, yang ada dalam fikiran beliau. Tetapi saya yakin hari ini, besok, lusa, lebih daripada 5,000, mungkin 10,000 orang. Saya dikabarkan warga akar umbi UMNO kali ini dia akan datang lebih ramai daripada Perhimpunan Agung yang lepas. Sebab mereka nak tahu apa sebenarnya cerita dari mulut Presiden UMNO yang dituturkan tanpa selindung-selindung. Dan kita mengharapkan agar Datuk Seri Presiden UMNO bercerita berterus terang. Inilah masanya, inilah medannya untuk beliau bercerita kepada ahli-ahli akar umbi, ini keadaan sebenar. Soal nak ambil tindakan tak sebagainya, itu terpulanglah pada perwakilan. Terpulanglah apa yang akan dituturkan dalam menghadapi PAU. Malahan tahun ini musim pemilihan. Saya tahu juga, saudara, apik-apik Lempang juga. Tadi pun saya nampak dah mula berkeliaran. Apik-apik Lempang, puak-puak, broker-broker politik juga sudah pun saya nampak ada di bangunan UMNO. Cuma mereka tak dapat jumpa lagi lah perwakilan dan sebagainya, kerana hari ini ada beberapa pertemuan diadakan. Saya yakin besok lusa akan ada pertemuan. Dan saya mengharapkan dalam musim-musim begini juga, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah tolong-tolonglah hadir sama. Sebab kita tak mahu kesucian UMNO ini dicemari oleh broker-broker politik. Yang lain tak ada, nak mengulur sampul putih, nak mencari dan sebagainya. Lain tak ada, nak mengkucar-kacirkan dalam kepimpinan. Apabila saya menatap laporan MyTV Online, banyaklah saya tengok portal-portal yang pagi ini tersiar. Ini berikutan dengan tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang melakukan siasatan terhadap seorang pegawai ketua eksekutif yang dilihat mempunyai hubung kait kekeluargaan dengan mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana MyTV Online dia memetik kiriman video Raja Petra Kamarudin yang mengatakan bahawa ada kalangan ahli keluarga Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang akan dikenakan tindakan berkaitan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa melibatkan jumlah yang agak besar. Kita dengar, saya ingat semua orang boleh tengok dalam YouTube tu bagaimana Raja Petra mendedahkan. Jumlahnya bukan sedikit dan saat ini masih belum ada lagi kenyataan yang disiarkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Apakah orang yang ditahan untuk siasatan itu telah selesai siasatannya? Kalau belum selesai, maka besar kemungkinan, saya ingat besok atau lusa, mungkin Suruhanjaya Pencegahan Rasuah akan memohon lanjutan tahanan reman untuk meneruskan siasatan. Cuma saya mengharapkan agar jangan kita membuat pelbagai andaian. Keadaan ini tak baik, saudara, tak elok. Sebab saya tengok kadang nak mula mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin takkan balik dari London, bila masih berada di London takut nak balik. Saya kata itu bukanlah satu komen, bukanlah satu pandangan yang sesuai dalam saat-saat hari ini. Kita jangan menuduh, saudara.
Saya walaupun bertentangan, beliau sebagai Presiden PBM, kita tahu Parti Peribumi Bersatu itu memang menentang, mau membunuh Parti UMNO ini. Saya sentiasa berlapang dada dalam satu undang-undang. Biarlah Suruhanjaya Pencegah Rasuah melakukan tugas mereka tanpa kita menokok tambah cerita. Sebab saya bimbang semua-semua ini boleh mengganggu urusan siasatan. Kita mahu sebagaimana yang dilontarkan dan dinyatakan secara tegas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Beliau mahu setiap urusan yang berhubung kait dengan soal rasuah ini mesti disiasat sehingga ke akar umbi. Jangan ada satu pun yang terlepas. Kita hanya beranggapan. Jadi ini kalau kita buat macam-macam tuduhan yang melulu, persepsi yang bukan-bukan, ini boleh mengganggu urusan mereka. Biarkanlah Suruhanjaya Pencegah Rasuah melaksanakan tugas yang diamanah kepada mereka. Sebab saya tengok macam-macam, malam pegawai SPRM pula ada yang dituduh itu dan ini. Saya tidak mau mengulas. Saya tahu saudara banyak cerita. Tapi bagi saya rasa tidak adil untuk kita melontarkan pandangan kita berhubung dengan siasatan. Kita tahu bahawa isu 600 bilion itu banyak persoalannya. Dan kita mengharapkan agar Suruhanjaya Pencegah Rasuah melakukan tugas dan tanggungjawab mereka seadil mungkin, seikhlas mungkin, sejujur-jujurnya demi untuk memastikan usaha membersihkan negara kita ini daripada elemen korupsi, elemen kronisma, elemen nepotisme ini dapat dilaksanakan setuntas mungkin. Sebab itu saya haraplah teman-teman, kalau nak hantar kiriman pada saya dan bertanya itu dan ini, kenapa saya tak mau mengulas? Sebab saya berpandangan tak seharusnya kita campur tangan dalam urusan siasatan. Siapalah kita? Saya bukan ada latar belakang sebagai penyiasat peribadi. Kita dapat macam-macam maklumat. Malahan sebelum ada tangkapan itu, saya pernah mengatakan bakal ada tangkapan. Jadi saya berhenti dulu. Kita tunggulah. Banyak lagi cerita-cerita di sebalik tabir kisah ini. Yang kalau nak disensasikan, memang boleh disensasikan. Tapi untuk apa? Apa keperluannya? Apa keberuntungan dalam sistem hukum? Apa keberuntungan pada rakyat? Saat ini rakyat, maka saya katakan, kerajaan mahu menangani derita rakyat. Ini lebih utama lagi, saudara. Saya mengharapkan kita melontarkan pandangan dan saya amat mengharapkan Kementerian Komunikasi, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kewangan melihat isu bagaimana soal pengularan wang daripada kumpulan wang simpan pekerja, bagaimana keadaannya, bagaimana pemberian bantuan kerajaan itu, apakah tuntas, bila sebenarnya tarikhnya. Ini yang lebih penting, saudara. Saya merasakan rakyat amat mengharapkan. Dalam keadaan-keadaan hari ini, bantuan itu perlu disegerakan. Kerana suasana masih lagi belum reda. Saya ingin mengingatkan pimpinan di Putrajaya, kehidupan rakyat bawahan masih belum reda. Nampak tenang tapi bergelodak di bawah, saudara. Sebab itu, saudara, saya mengharapkan agar kestabilan politik itu dapatlah dikekalkan. Baik, saudara, dalam waktu yang sama, mulai hari ini, besok, saya dikabarkan, besok tadi saya pergi juga rumah agam UMNO, sudah pun ramailah hadirnya warga UMNO Akar Umbi. Dari seluruh negara akan berhimpun mulai lusa. Lusa atau malam besok perasmian akan dilakukan oleh Timbalan Presiden merasmikan persidangan agung tahunan pergerakan wanita, pemuda dan puteri. Saudara, dan pada hari Khamis berlangsunglah persidangan tahunan pergerakan pemuda, pergerakan wanita dan puteri. Maka berhimpunlah semua ahli-ahli akar umbi di seluruh negara nak tahu apa perkembangannya. Malahan saya dapatan saya memang ahli-ahli akar umbi sedang ternanti-nanti untuk mengadakan pertemuan begini. Dan sebab kita dalam keadaan orang yang kalah, kita nak tahu juga apa penjelasannya. Cuma saya nak bagi tahu pada teman-teman, kalau melayari media ataupun ini media sosial dari kalangan mereka yang bukan warga UMNO, tak payah layan. Sebab itu saya katakan, tak perlulah orang lain nak sibuk. Anda kalau bukan ahli UMNO, anda bukan daripada parti UMNO, nak menyebut apa hal? Memang kita tahu bahawa UMNO adalah parti yang mempunyai keahlian begitu ramai. Kita mempunyai lebih daripada 3 juta ahli, 3.7 atau yang kata 4 juta.
Jadi tentulah banyak orang melakukan fokus pada parti UMNO. Tambah-tambah pula tahun ini adalah tahun pemilihan. Sebab itu banyak persoalan yang akan ditimbulkan. Banyak itu tanda tanya yang mahu dijawab. Semua ini pasti akan dijawab oleh Presiden UMNO dalam ucapan dasarnya. Saya difahamkan bahawa besok mungkin Datuk Seri Presiden akan mengadakan taklimat kepada seluruh pimpinan UMNO. Taklimat itu banyak orang menuduh, saya dengar lah juga, adalah media sosial, Mat Kelang Kabut tu, bercakap itu, bercakap ini. Dia pun bukan ahli UMNO. Dia kata ini akan ada setting lah, orang ni bercakap begini, orang ini akan diuruskan. Saya kata itu pembohongan. Apa yang Presiden nak lontarkan besok adalah taklimat. Taklimat pandangan beliau berhubung dengan kedudukan parti. Tunggu-tunggulah sama-sama. Tapi ini tertutup hanya pada warga kepimpinan UMNO peringkat akar umbi. Kita harus menanti perbahasan pada Pergerakan Pemuda. Kita harus dengar apa pula ucapan Ketua Pergerakan Pemuda. Saya tadi berkesempatan berbual seketika dengan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Ashraf Wajdi. Saya bertanya dengan beliau, apakah yang akan beliau lontarkan? Dia kata adalah beberapa persoalan yang mahu menyedarkan tentang perlunya pemuda bangkit daripada lena yang panjang. Memanglah kita bila dah kalah tu kadang-kadang duk terterap ni, kena bangkit, kena sedar diri. Saya selalu mengingatkan, sedar diri, kita dah terterap ni. Jadi pemuda besar kemungkinan Datuk Ashraf Wajdi akan mengutarakan beberapa petunjuk, pandangan untuk membawa. Sebab pemuda ini penting saya. Banyak orang tak tahu. Sebenarnya bagi saya lah kebangkitan UMNO itu banyak terletak pada Pergerakan Pemuda. Kalau pemuda itu mantap, kalau pemuda itu tetap bersemangat wajar, insya-Allah. Bukankah Bung Karno mengatakan, jika kamu berikan aku 100 orang tua, yang mampu kulakukan hanyalah menawan Gunung Kalimanjaro. Tapi kalau kamu berikan aku 10 orang pemuda yang berhati wajar, pasti ku goncangkan dunia ini. Itu. Sebab itu saya mengatakan pemuda itu penting. Saya mengharapkan Datuk Seri Dr. Ashraf Wajdi dapat menyuntik semangat dalam Pergerakan Pemuda. Itu yang paling penting bagi saya.